Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan sambung pengajian kita yang seterusnya, iaitu membahaskan kitab yang ketiga pada hari ini, iaitu kitab yang membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah. Haid, nifas dan istihadah. Sambungan pada muka surat 33. Yang ada kitab sambungan pada muka surat 33, iaitu bab yang keempat. Dalam bab yang keempat ini kita akan membicarakan tentang takrif bagi nifas, tempoh nifas dan hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas. Jadi makna bab haid habis dah. Okey, bab haid habis dah. Jadi boleh buat ulang kaji nanti insya-Allah bila ada waktu yang lain. Kemudian kita masuk pada membicarakan tentang nifas. Jadi dalam bab yang keempat ni kita akan lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan nifas. Yang mana nifas ni salah satu daripada darah yang keluar daripada kemaluan seorang perempuan. Baik. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pertama, ta'rif nifas. Okey, pertama ta'rif nifas ataupun definisi bagi nifas. Nifas daripada segi bahasa ialah bersalin. Masalah wiladah. Nifas daripada segi bahasa ialah maksudnya bersalin. Itu daripada segi bahasa. Dinamakan darah yang keluar setelah kelahiran itu sebagai nifas kerana ia keluar setelah keluarnya jiwa. Keluarnya jiwa yang nafsun. Atau diambil daripada perkataan Arab tanaffasa subhu, iaitu apabila nyata waktu subuh. Jadi maknanya apabila nyata waktu subuh. Itu diambil perkataan nifas. Kenapa dipernaamakan dengan nifas? Kerana darah nifas ini keluar selepas keluarnya jiwa, iaitu keluarnya nyawa. Keluarnya sesuatu dalam perut kita ni yang mana ia merupakan kandungan yang bernyawa asalnya lah. Walaupun nanti takrifnya itu berbeza. Okey. Dari segi syarak pula, daripada segi syarak, yang daripada istilah syarak pula ialah nifas itu ialah darah yang keluar setelah sempurna kosongnya rahim. Ini tempat yang kita kena perhati baik-baik. Takrif dia ni. Jadi darah nifas pada syarak, ini yang kita nak lah, istilah yang kita nak ni ialah darah yang keluar setelah apa? Setelah sempurna kosongnya rahim. Apabila rahim tu, dalam perut tu tak ada dah sesuatu daripada kandungan, kemudian keluar darah, maka itulah yang dinamakan sebagai darah nifas. Jadi nifas ni bukan darah yang keluar sebelum daripada kelahiran. Dan nifas ini bukan darah yang keluar ketika berlaku kelahiran. Tetapi nifas ini adalah darah yang keluar setelah berlakunya kelahiran. Dia ada tiga keadaan tu. Bukan sebelum, bukan ketika, tetapi selepas. Yang selepas ni baru dinamakan sebagai nifas. Jadi huraiannya telah kita bagi tahu pada bab yang pertama dahulu ketika membicarakan tentang definisi bagi nifas. Baik. Kedua, syarat-syarat nifas. Okey. Syarat-syarat nifas. Tidak dapat dipastikan darah itu sebagai darah nifas. Okey, tidak dapat dipastikan. Tak boleh nak ditentukan darah itu sebagai darah nifas melainkan dengan 4 syarat. Melainkan dengan 4 syarat. Mesti ada 4 syarat. Bila syarat ada, barulah dinamakan sebagai nifas. Kalau syarat tak cukup, maka tak dinamakan sebagai nifas. Okey. Sama juga dengan haid, begitu juga ada syarat-syarat haid. Contohnya syarat haid, darah yang keluar mesti cukup 24 jam, tidak kurang daripada 24 jam. Kemudian tidak boleh melebihi daripada 15 hari, 15 malam, dan keluarnya itu adalah pada waktu kemungkinan bagi haid. Itu haid. Perempuan yang ada adat mesti keluar darah selepas tempoh sekurang-kurang suci.
Perempuan yang baru permulaan mesti keluar darah 15 hari sebelum cukup 9 tahun. Contohnya. Kat situ. Itu syarat-syarat bagi haid. Begitu juga syarat-syarat nifas. Syarat-syarat nifas pun ada syarat-syaratnya. Jadi tak dapat dipastikan darah itu sebagai darah nifas, melainkan dengan melihat kepada 4 syarat. Kena lihat kepada 4 syarat ni. Ada 4 syarat ni, barulah boleh dihukumkan sebagai nifas. Yang pertama, dia kata, hendaklah darah itu keluar setelah kosong rahim. Syarat yang pertama, darah yang keluar itu setelah kosong rahim. Walaupun yang keluar itu seketul darah ataupun seketul daging. Alaqah ataupun mudghah. Alaqah ataupun mudghah. Kalau darah saja lain. Ini seketul. Darah yang beku lah kita panggil. Kalau darah saja meleleh, itu dia tak panggil seketul. Itu dia panggil cairan. Ketul ni stokor lah kita panggil. Benda yang bertokor. Okey. Seketul darah atau seketul daging. Asalkan disahkan oleh bidan bahawa yang keluar itu permulaan kejadian bagi manusia. Dengan syarat disahkan oleh doktor lah ataupun bidan. Orang yang tahu tentang kehamilan bahawa yang gugur tu termasuk dalam kandungan. Ataupun janin ataupun ia merupakan permulaan kejadian bagi manusia. Mana ada tanda dah sebelum tu yang dia ni hamil. Dah ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian tak lama lepas tu tak tahan mana. Jatuh seketul darah. Ataupun jatuh seketul daging. Bila tengok, ni rupa nak jadi orang dah ni. Contohnya. Ni kandungan gugur ni. Maka ketika tu kalau darah tu lepas daripada jatuh je ataupun lepas daripada keluar je ketulan daging ataupun ketulan darah, ada darah yang keluar selepas tu, maka darah tu pun dihukumkan sebagai darah nifas. Okey? Baik. Adapun darah yang keluar sebelum bersalin. Sebelum bersalin yang dinamakan sebagai damut talqi. Darah sakit bersalin. Itu namanya darah sakit bersalin, bukan darah nifas dan bukan darah haid. Melainkan jika bersambung dengan haid sebelumnya. Jika bersambung dengan haid sebelumnya, maka ia adalah darah haid seperti mana yang telah diterangkan dahulu, iaitu pendapat yang asah, darah yang dilihat oleh perempuan hamil adalah darah haid. Okey? Maknanya darah yang mengiringi ataupun darah yang keluar ketika rasa sakit dah. Sebelum daripada bersalin, umpama contoh, pukul 6 pagi dia rasa sakit. Sakit yang bersangatan. Bahasa kita panggil apa? Kontraksi. Contraction. Bahasa Melayu panggil apa? Contraction. Kontraksi juga. Kontraksi mana? Memang rasa sakit nak bersalin. Memang rasa sakit nak bersalin. Kerana dia sampai waktu dah. Tengah tunggu. Sakit nak bersalin. Waktu dia sakit pukul 5 pagi. Umpama contoh. Pukul 6 pagi dia rasa sakit. Sakit tu keluar darah. Berterusan sampai pukul apa? Sampai pukul 6 petang. 6 petang tu tanda-tanda kelahiran ada dah. Nampak dah kepala keluar dulu. Tu darah terus keluar lah tu. Darah terus keluar. So keluar. Jadi sepanjang daripada pukul 6 pagi dan sampai ketika waktu darah tu mengiringi akan bayi, itu dia panggil damut talqi. Darah kerana sakit nak bersalin. Tu tak dia panggil darah nifas. Okey, kemudian pukul 7 malam bersalin. Tu dia panggil damut talqi. Darah rosak, darah sakit kerana nak bersalin. Tak dinamakan sebagai darah nifas dan tak dinamakan sebagai darah haid. Okey. Kalau darah tu berhubung dengan darah sebelumnya. Contohnya, okey. Contohnya kita buat sini contoh. 1 hari bulan pukul 6 pagi dia keluar darah. Keluar darah. Okey. Baik. Berterusan darah tu keluar sampai 2 hari bulan. 6 pagi. Okey, keluar darah lagi. Keluar darah disertakan dengan sakit. Sakit nak bersalin dah. Dia sakit nak bersalin dah. Okey, sakit nak bersalin. Baik. Kemudian pukul apa? Pukul 10. 2 hari bulan. 2 hari bulan ni pukul 10 AM.
dia pun bersalin. Okey, bersalin. Baik. Jadi dalam tempoh ni, tempoh darah keluar ni cukup 24 jam ni. Waktu ni dia tak sakit lagi. Dia belum sakit lagi, dia keluar darah sini. Mana darah ni dihukumkan sebagai darah haid. Baik, darah haid. Kemudian 6 pagi darahnya tak berhenti, terus dia sakit. Keluar darah ataupun sakit nak bersalin dah. Sakit nak bila keluar darah. Jadi tempoh darah yang keluar daripada 6 pukul 10 ni pun dihukumkan sebagai darah haid juga. Kenapa darah haid? Sebab dia berhubung dengan haid yang sebelum. Ini dia berhubung dengan haid yang sebelum, maka hukumnya darah haid. Kalau bersalin keluar darah, maka barulah dihukumkan sebagai nifas. Okey, dihubungkan sebagai nifas. Sebab tu semalam kita belajar dalam bab suci di antara haid dan nifas, dia tak ada waktu. Tak ada tempoh. Tak ada tempoh suci di antara haid dan nifas. Kalau dia berhubung macam ni, mana tak ada tempoh suci lah. Dia akan terus masuk pada nifas. Sebelum bersalin darah haid, keluar je darah, dihukumkan terus darah nifas. Okey. Jadi syaratnya dihukumkan sebagai damut talqi. Dihukumkan sebagai damut talqi apabila darah sakit yang keluar tu tak berhubung dengan haid. Walaupun darah sakit ni keluarnya 24 jam sekalipun. Walaupun dia start sakit tu 24 jam, 6 pagi 2 hari bulan tu sakit dah, sakit nak bersalin betul lah, memang ada tanda contraction dah, keluar darah sampai kepada 6 pagi esok, 6 pagi 3 hari bulan baru bersalin, mana 24 jam tu tetap tak dihukumkan sebagai haid. Kenapa? Kerana tak berhubung dengan darah sebelum. Tapi kalau darah sebelum ada haid, maka dihukum sebagai haid lah. Okey. Sebab tu nanti kalau ada kata dia ni beranaknya kembar, bersalin yang pertama, okey. Kemudian pada 2 hari bulan waktu ni keluar darah, sampai pukul yang kedua, anak yang kedua pukul 2 PM baru keluar. Lambat nak keluar seorang lagi. Bersalin yang kedua, okey. Jadi darah yang ni pun dihukumkan sebagai haid lah. Kenapa? Kerana dia berhubung dengan ni. Dihukumkan haid lagi ketika tu, kerana berhubung. Kalau tak berhubung, tak dihukumkan sebagai haid. Kalau tak berhubung dengan yang sebelum ni, yang tak berhubung dengan sebelum ni, maka dihukum sebagai darah rosak. Darah rosak hukumnya suci. Dia hukum suci. Bila hukum suci, dia wajib sembahyang lah. Wajib sembahyang sebab dia hukum suci. Walaupun lepas kelahiran yang pertama pun, masih dihukum suci kat sini. Sebab darah dah bukan darah nifas, bukan darah haid. Sebab dia tak berhubung. Qada kena tanda je lah. Cuma nak bagi tahu hukumnya dia perempuan yang suci. Perempuan yang suci ketika tu. Okey? Baik. Jadi ada pun darah yang keluar sebelum bersalin, yang dinamakan sebagai damut talqi, iaitu darah sakit kerana bersalin. Bukan darah nifas. Dan bukan darah haid, melainkan jika bersambung dengan haid yang sebelumnya. Jika bersambung dengan haid sebelumnya, maka ia adalah darah haid. Kerana pendapat yang asah, perempuan yang mengandung dia boleh kedatangan haid. Baik. Jadi hukum darah sakit ni ada terbahagi kepada dua lah. Dihukumkan sebagai haid syaratnya bila keluar darah selama 24 jam atau lebih sebelum rasa sakit hendak bersalin. Tu kena ingat tu. Sebelum rasa sakit nak bersalin. Tu kat raja dia tunjuk tu, raja sebelah tu. Raja Musyad 34 tu dia tulis itu. Haid syaratnya apa? Keluar darah selama 24 jam atau lebih sebelum terasa sakit hendak bersalin. Okay, dia rasa sakit nak bersalin ni lain. Rasa sakit nak bersalin ni memang dia rasa pada pangkal rahim dia tu, rasa sakit nak bersalin. Sebab dia buka. Kalau sakit atas perut ni boleh jadi perut kosong dan sebagainya. Itu lain-lain. Ni memang rasa sakit nak bersalin tu dah. Mana dia waktu nunggu dah kita kata. Ada lain. Kerana orang sakit nak bersalin ni dia sakit dia kogi. Makin sikit makin kuat sampailah pada waktu nak bersalin. Tapi kalau dia main sikit, tu tok pergi 2-3 hari, tu belum lagi tu, belum betul-betul nak bersalin lagi. Okey. Kemudian dan darah itu bersambung dengan sakit hendak bersalin. Dihukumkan sebagai darah haid apabila darah tu berhubung. Ini berhubung terus lah. Sini sakit, 6 pagi 2 hari bulan sakit, kemudian 6 pagi ni dia dah haid dah. 6 pagi 1 hari bulan start haid. Sampai sini terus berhubung. Baru dihukumkan sebagai darah haid. Jadi kalau tak berhubung tak dinamakan sebagai darah haid yang ni. Okey. Yang kedua, hukum damut talqi, yakni darah sakit bersalin, dihukumkan sebagai istihadah. Syaratnya
tiada darah atau tidak cukup 24 jam sebelum terasa sakit hendak bersalin. Maksudnya darah tu tak ada rasa sakit sebelum nak bersalin. Tak ada darah yang keluar selama 24 jam. Okey. Yang kedua, atau darah cukup 24 jam tetapi tidak bersambung dengan darah yang keluar ketika sakit bersalin. Yang ni cukup 24 jam tetapi dia tak bersambung. Dia tak bersambung. Okey. Baik. Tu syarat istihadah. Kalau tak, mana tak? Contohnya kita panggil tak berhubung. Perempuan ni, dia haidnya lebih awal. Haidnya lebih awal. Katakan 2 hari bulan bersalin, dia start daripada 27 sampai kepada 29. 27 sampai 29 ni, dia keluar darah, haid. Cukup 24 jam. Kemudian ada naqaq. 30 dan satu ada naqaq 2 hari. Ini dia panggil tak berhubung dengan ni. Ini saja darah haid, yang ni bukan dihukum sebagai darah haid. Ini bukan darah haid. Okey? Mana ni saja. Itu dia panggil. Syaratnya tidak bersambung dengan darah yang keluar ketika sakit bersalin. Baik. Yang kedua, syarat yang pertama tadi, nifas hendaklah darah keluar setelah kosong rahim. Okey, kosong rahim baru dihukumkan sebagai nifas. Yang kedua, darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari daripada tempoh kosong rahim. Syarat yang kedua, darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari daripada tempoh kosong rahim. Okey. Mana darah tu dihukumkan sebagai darah nifas. Contohnya, ada tisu ni. Ada tisu. Ada sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil contoh, kita lihat. Dia kata syarat yang kedua, darah itu keluar sebelum berlalu 15 hari dari tempoh kosong rahim. 1 hari bulan, hari pertama kelahiran. Okey, ini hari pertama. Hari pertama tak ada darah. Tak ada darah. Kedua tak ada, 3 tak ada, 4 tak ada, 5 tak ada, 6 tak ada, 7 tak ada, 8 tak ada, 9 tak ada. Masuk hari yang ke-10. Hari yang ke-10 baru dia keluar darah. Hari yang ke-10 keluar darah. Okey, keluar darah. Sampai hari yang ke berapa? Sampai hari yang ke-20 umpama contoh. Okey, sampai hari yang ke-20. Okey, jadi haid ni nifasnya bermula di sini. Ni nifas. Darah yang keluar ni dihukumkan sebagai darah nifas. Kenapa darah nifas? Sebab keluarnya sebelum lepas daripada 15 hari. Sebelum berlaku naqaq 15 hari. Kenapa naqaq 15 hari? Kerana itu sekurang-kurang tempoh suci. Okey. Baik. Jadi maknanya kalau nifas darah tu keluar di bawah 15 hari, maka dihukumkan sebagai darah nifas. Itu syarat dia mesti keluar sebelum daripada berlakunya naqaq 15 hari. Okey, katakan hari pertama tak keluar darah, dia hukum sebagai wiladah. Ini hukumnya suci ni. Dia hukum suci. Bila keluar darah maka mula nifas. Cuma di sini nanti ada khilaf ulama menentukan tentang hukum nifas dan hukum hari bagi nifas. Kerana ada setengah ulama mereka menghukumkan nifas bermula daripada hari yang pertama walaupun keluar pada hari yang ke-10. Okey, ada setengah daripada ulama mereka menghukumkan hari nifas bermula hari yang pertama, tetapi hukum nifas bermula daripada hari yang ke-10. Jadi yang ni dihukumkan sebagai suci. Kalau dia sembahyang ke puasa tak perlu qada sini lagi. Kalau ada pendapat yang pertama tadi, dia ada pendapat yang lain, bermula hukum nifas dan hukum hari nifas bermula daripada hari yang pertama walaupun darah tu keluar pada hari yang ke-10. Ini khilaf ulama. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Okey. Jika darah keluar selepas berlalu 15 hari, maka bukan nifas tetapi darah haid. Contohnya darahnya keluar, dia tak keluar kat sini. Okey? Hari pertama 1 2 3 4. Okey. Hari pertama tak keluar darah. Darah tak keluar. Keluarnya bila? Pada 16.
16 baru keluar darah. Yang ni keluarnya bila? Sebelum daripada 15. Yang ni keluarnya bila? Selepas daripada 15. Ni 15 ni. Okey. Yang ni dihukumkan nifas. Kenapa? Darah keluar sebelum berlakunya naqah 15 hari. Yang ni tak dihukumkan nifas. Dihukumkan sebagai darah haid. Darah haid. Kenapa? Telah berlalu naqah selama 15 hari. Telah berlalu naqah selama 15 hari. Maka hari yang ke-16 dihukumkan sebagai haid. Yang ke atas. Kalau tak cukup 24 jam? Mana? Kalau tak cukup 24 Tak cukup 24 jam, dia ikut istihadah. Dia tak ikut nifas lagi dah. Tapi maknanya kalau darah keluar, contohnya dia bersalin tak keluar darah, tak keluar darah, sampai 15 hari tak keluar darah. Okey, dia tahu dah, aku habis dah nifas. Jadi kalau keluar darah pada hari yang ke-16, okey, ni maknanya kemungkinan untuk haid dah. Maknanya dia kena anggap aku kemungkinan haid dah, bukan nifas lagi. Jadi dia kemungkinan kepada haid. Mana bila lihat darah ni, mana tak boleh semayang, tak boleh apa, tak boleh lagi. Kenapa? Dah kemungkinan bagi haidnya. Bukan nifas lagi ni, tapi haid. Ni tempoh sampai 40 hari. dah. Syaratnya dia mesti dalam lingkungan, semalam kita bagi tahu kan? Suci di antara nifas dan haid, mesti dalam lingkungan 60 hari, syaratnya mesti lepas daripada 15 hari. Dalam tempoh 60 hari baru dihukumkan sebagai haid. Okey. Jadi kalau katakan berlaku macam ni, 15 hari yang pertama ni tak keluar darah dah. Masuk hari yang ke-16 darah yang keluar darah haid. Okey, kalau berlaku darah lebih daripada ni, dihukumkan perempuan tu istihadah dalam haid, bukan istihadah dalam nifas dah. Sebab lain dah hukum dia. Kenapa dia dah seolah-olah haid nifas expired tadi. Dah habis dah sebab dah lebih daripada tempoh dia. Sebab darah yang keluar lepas daripada hari yang ke-16 ni, hari yang ke-15 tak dihukum nifas dah. Dihukumkan sebagai darah haid. Okey. Dia boleh berlaku bukan saja pada awal kelahiran lah. Macam semalam kita bagi contoh lah, umpama contoh orang keluar darah sampai 10 hari bulan. Kemudian dia naqah, tak keluar darah. Sampai bila? Sampai 26 hari. Hari yang ke-26. Maka hari yang ke-26 tu, dia tak panggil darah nifas lagi dah. Dia panggil sebagai darah haid ni. Yang pertama selepas daripada kelahiran. Okey. Tu. Baik. Jadi kalau dia keluar darah, yang pertama ni tak keluar darah, dihukumkan sebagai suci. Okey, dihukum sebagai suci. Maka daripada 16 sampailah hari yang seterusnya. Katakan keluar darah 10 hari. Maka yang 10 hari tu dihukum sebagai haidnya. Okey, 10 hari dihukum sebagai haidnya. Kalau berlaku naqah lepas tu, maka dia panggil kitaran haid dah. Dia bukan panggil kitaran nifas lagi dah. Dia panggil kitaran haid. Okey, dia kena jaga baik-baik. Jangan dianggap sebagai nifas. Syarat yang ketiga, suci yang menyelangi antara darah pertama dan darah kedua kurang daripada 15 hari. Okey. Syarat yang ketiga, suci yang menyelangi antara darah pertama dan darah kedua kurang daripada 15 hari. Dia masalah dia sama juga ni, cuma dia nak bawa benda ni kalau berlaku di pertengahan. Okey, kalau berlaku di pertengahan. Contohnya macam ni, okey. Contohnya lahir hari pertama keluar darah. 10 hari keluar darah. Okey, kemudian tak keluar darah daripada 11 sampai kepada 30. Harian dia panggil kurang dulu. Silap. Okey. Tak keluar darah 11, 12, 14 20. Sampai hari yang ke-20, masuk hari yang ke-21 dia keluar darah lagi. Okey. Kalau berlaku macam ni, dia kata apa? Suci yang menyelangi antara darah pertama dan darah kedua kurang daripada 15 hari. Jadi yang ni baru 10 hari. Ni baru 10 hari. Jadi 10 hari yang pertama ni hukum nifas. Okey. Yang selebih ni pun kalau keluar darah selepas daripada 10 hari ni pun dihukum sebagai nifas lagi. Kenapa? Tempoh suci ni dia kurang daripada 15 hari. Cuma dia dipanggil sebagai naqah lah. Naqah kembali sama seperti naqah pada haid. Kalau kembali nifas, mana dia hukumkan sebagai nifas. Tapi waktu ni dia dihukum sebagai orang suci sebelum dia lihat darah tu. Hukum naqah kita tahu. Bila berlaku naqah saja, maka dia wajib mandi, wajib sembahyang, wajib berpuasa pada waktu ni. Bila nampak darah lagi, nyatalah. Jadi hukumnya ni nifas kembali.
Jadi benda ni akan berpusing sampai bila? Sampai kepada hari yang ke-60. Biasanya macam itulah ada perempuan, kalau dia lihat darahnya 10 hari lepas tu berhenti. Berhenti tu kena tengok. Kalau lepas daripada berhenti tu tak melebihi daripada 15 hari 15 malam, katakan berhenti 10, kemudian 16 keluar darah. Darah yang 16 ni dihukum nifas lagi. Okey, dihukum sebagai nifas lagi. Baik. Jika diselangi oleh tempoh tersebut, maka darah yang kedua itu bukan nifas tetapi dihukumkan sebagai darah haid. Maksudnya, jika diselangi oleh tempoh naqah 15 hari, maka darah yang kedua itu bukan nifas tetapi dihukumkan sebagai darah haid. Sama macam ni juga. Sama macam ni. Katakan 1 sampai 10 darah keluar, kemudian 26. Hari yang ke-26 baru keluar darah. Maka hari yang ke-26 tu hukumnya darah haid, bukan lagi darah nifas. Kenapa? Kerana telah melebihi naqah selama 15 hari, 15 malam. Itu contoh yang ditunjuk tu. Okey. Dia kata bilangan hari selepas bersalin 17 hari keluar darah. Itu nifas. Kemudian berlaku naqah 15 hari. Naqah berlaku 15 hari, waktu keluar lagi darah yang kedua sebanyak 5 hari. Jadi darah yang kedua sebanyak 5 hari tu dihukum sebagai darah haid. Dia bukan lagi darah nifas. Okey, baik. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat. Syarat yang keempat. Ada orang tanya. Kena qada tak puasa dan solat di masa dan 10 hari suci? Ni, qada. Ni dia kena qada sebab ni dia hukum nifas. Yang ni dihukum sebagai hukum nifas. Solat ke puasa tu? Puasa. Dah kalau dia kan anda kata ada qada solat dan sebagainya, puasa pun kena qada lah tempat ni. Kalau dia tinggal solat. Kena qada. Solat kena qada juga. Qada. Kalau dia tinggal waktu naqah ni dia tak sembahyang dan sebagainya, hukum ketika ni wajib. Maknanya dia dosa je lah. Tapi kalau memang nyata dia tu nifas semula, dia tak dihukumkan sebagai tak boleh nak qada semula. Dia tak boleh nak qada sebab waktu ni hukumnya nifas. Solat tak boleh nak qada sebab ni dah hukumnya nifas. Tapi waktu berlaku naqah dia wajib untuk qada. Wajib untuk solat. Wajib untuk puasa. Ketika berlaku naqah. Ni ketika berlaku naqah. Dia tak boleh ambil kaedah nak tunggu. Sama macam haid. Bila ia tahu nifas tu solat tak payah qada. Tak payah. Puasa kena qada. Puasa kena qada. Sebab puasa memang kena qada kat mana-mana pun. Okey. Jadi sebab tu orang perempuan kena ingat, waktu naqah wajib mandi kalau dah cukup. Macam ni cukup dah. Wajib mandi, wajib solat. Bila kata wajib tinggal, dosalah ketika ni. Melainkan dia ada adat. Adat yang lepas, kelahiran yang lepas. Dan adatnya membetuli dengan adat yang baru. Dengan kelahiran yang baru. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata aku nak tunggu. Nak tunggu 40 hari. Buatnya 40 hari tak keluar darah lagi. Banyak. Okey. Sebab kalau kata dia tunggu. Contoh dia tunggu. Pak, tunggu berlaku haid. Mana ni kira suci. Sebab lebih daripada 15 hari. Dia kira suci. Oleh kerana tak lebih 15 hari, dia berlaku nifas semula. Jadi ni dia pun dihukum sebagai nifas. Mana tak perlu untuk kalau dia sembahyang, mana sembahyangnya tak sah. Tak sah, tak perlu untuk qada. Tetapi oleh kerana dia tinggal ketika dia tinggal dengan sengaja, maka dihukumkan sebagai orang yang meninggalkan solat. Walaupun lepas tu nyata yang dia tu termasuk perempuan yang ni nifas. Sebab tu kita kena ada ilmu dan tahu kaedah ni. Okey, baik. Darah keluar dalam lingkungan 60 hari. Darah keluar dalam lingkungan 60 hari. Syaratnya darah yang keluar itu dalam lingkungan 60 hari. Jika ia melihat darah keluar selepas 60 hari walau sekejap saja, maka darah itu bukan nifas. Bukan nifas. Jika didapati padanya syarat haid, iaitu keluar sehingga cukup sehari semalam, maka dihukumkan darah haid. Okey, contoh semalam kita buat dah hari yang ke-60. Hari yang ke-60. Ni hari yang ke-60 pukul 6 PM umpama contoh. Dia cukup 60 hari 60 malam. Start kelahiran pukul 6 PM. Pada hari yang pertama dulu 6 PM. Kemudian hari yang ke-60 pukul 6 PM cukup 60 hari 60 malam. Okey, baik. Kemudian pada hari yang sama pukul 6 5 minit. Yang ni berhenti darah dah ni. Darah berhenti dah. 6 5 minit keluar darah, maka darah ni dihukumkan sebagai darah
Darah haid. Okey, dihukumkan sebagai darah haid. Tu kena ingat. Baik. Syaratnya cukup 24 jam. Okey. Maksudnya apabila perempuan andai kata contohnya dia tak berhenti pada hari yang ke-60, hari yang ke-50, okey? Dan contoh tu dia tunjuk hari yang ke-50. Hari yang ke-50 darahnya berhenti. Waktu nifas tu, darahnya berhenti. Kemudian berlaku nakak 11 hari. Masuk sampai ke hari yang 61. Ini nakak. Nakak 11 hari. 11 hari. Okey. Pada hari yang ke-62, hari yang kedua keluar darah. Darah ni dihukum sebagai darah haid dah. Kenapa darah haid? Sebab dah cukup 60 hari, tak disyaratkan mesti tunggu 15 hari 15 malam. Okey? Tak disyaratkan kena tunggu 15 hari 15 malam. Dia boleh berlaku dalam sekelip mata, sekejap, ataupun dia boleh berlaku dalam hari-hari yang selepas daripada 60 hari. Katakan darah berhenti hari yang ke-60. Okey, darah berhenti hari yang ke-60. Kemudian hari yang ke-65 keluar darah. Itu haid. Ataupun berhenti hari yang ke-55. Kemudian masuk hari yang ke-56 keluar darah. Hari yang ke-61 keluar darah. Maka hari yang ke-61 dihukum sebagai haid. Walaupun berhentinya pada hari yang ke-55. Tak disyaratkan. Tapi kalau berhenti darah pada hari yang ke-50, hari 59 keluar darah lagi, itu kemungkinan nifas lagi. Itu darah nifas lagi. Sebab tak lebih daripada 60 hari 60 malam. Okey. Tetapi jika tidak cukup sehari semalam, maka bukan haid. Maka tak dihukumkan sebagai haid kalau tak cukup sehari semalam. Okey, waktu melihat darah pada hari yang melihat darah selepas daripada hari yang ke-60, maka dia kena berjaga-jagalah. Itu kemungkinan haid baginya. Kemungkinan haid bagi perempuan yang nifas. Selepas daripada nifasnya. Tetapi kalau hari itu darah tu dia bersambung terus. Hari yang ke-60, sambung terus sampai ke hari yang ke-70. Itu dia panggil darah yang istihadah lepas daripada tu. Okey, kalau masuk istihadah nanti dia akan masuk pada bab yang lain. Pada bab perempuan yang istihadah ketika nifas. Okey, itu 4 syarat lah kena tahu. Okey, jadi darah yang pertama syarat dia kita ulang balik, hendaklah darah tu keluar. Darah yang keluar iaitu setelah kosong rahim. Ini kena ingat betul-betul. Nifas ini ialah darah yang keluar setelah kosong daripada rahim. Syarat yang kedua, kalau waktu lahir tak keluar darah, makna setelah kosong, rahim keluar habis baby, tak ada darah. Bersih je. Darah tak ada satu pun darah yang mengikuti. Okey. Kemudian pada hari yang ke-10, pada hari yang ke-10 kelahiran keluar darah, maka ni dihukumkan sebagai darah nifas. Hari yang darah keluar sebelum daripada melepasi tempoh suci 15 hari, maka dihukumkan sebagai nifas. Kemudian kalau katakan lahir tak ada darah, hari yang ke-16 selepas lahir baru keluar darah, maka darah pada hari 16 tu dihukumkan sebagai darah haid. Okey, tu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, suci menyelangi antara darah pertama dan darah kedua kurang daripada 15 hari. Lahir ada darah, keluar darah 10 hari, kemudian berhenti darah. Sampai bila? Sampai hari yang ke-30 contohnya. Hari yang ke-30 baru keluar darah. Maka keluar darah pada hari yang ke-30 itu dihukumkan sebagai darah haid, bukan lagi darah nifas. Kenapa? Kerana telah melepasi tempoh suci selama 15 hari 15 malam. Okey. Kemudian syarat yang keempat iaitu darah keluar dalam lingkungan 60 hari 60 malam. Ini dipanggil tempoh maksima bagi nifas. Kalau darah tu keluar melebihi daripada 60 hari 60 malam, ada dua keadaan. Yang pertama, kalau darah tu berterusan 60 sambung terus sampai 70, maka darah tu dihukum sebagai istihadah. Kalau 60 berhenti, kemudian lepas daripada tu hari 61 baru keluar darah, maka darah yang keluar pada hari 61 dihukumkan sebagai darah haid. Okey, baik, habis sampai situ. Yang ketiga, tempoh nifas. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah selahzah, yakni sekelip mata je. Baby keluar, darah setitik. Waktu berhenti. Itulah setitik, itulah dihukum sebagai nifas. Setitik itulah dihukum sebagai darah nifas. Okey, baik. Kemudian tempoh sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari 60 malam. Okey, ni kita bagi tahu je
tempoh sebanyak-banyak nifas ni 60 hari 60 malam seandainya darah itu mencukupi syarat-syarat yang kita bagi tahu tadi. Syarat-syarat tu sama ada darahnya daripada awal sampai hari yang ke-60 berterusan ataupun berhenti tak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka itu dihukumkan sebagai nifasnya. Baik. Yang ketiga, kebiasaan tempoh nifas ialah 40 hari 40 malam. Itu biasa. Kebanyakan perempuan 40 hari 40 malam. Okey, baik. Kerana berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah. Sebab tu orang tu kata tempoh pantang 40 hari itu tempoh pantang. Adapun tempoh kita kata tempoh solat, puasa dan sebagainya terkadang tak sampai 40 hari 40 malam. Itu kena jaga baik-baik. Kerana apabila berlaku saja naqah, maka dihukumkan sebagai suci dah ketika tu. Sebab tak dilihatkan darah. Okey, atau anda kata hari yang ke-20 berhenti darah dah. Okey, mandilah, tak usah tunggu lagi sampai hari 40. Sebab kita tak tahu yang ke depan tu keluar ataupun tidak darah. Seperti mana kaedah yang kita gunakan pada cara menentukan haid, lihat darah sebagai tanda haid, tak ada darah sebagai tanda suci, begitu juga pada nifas. Okey. Berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Maksudnya perempuan yang bernifas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu selama 40 hari. Ni kebiasaannya macam tu. Kerana kebanyakan isteri-isteri Rasulullah ataupun perempuan yang ada di zaman Rasulullah ni, tempoh menunggu nifas mereka ialah selama 40 hari 40 malam. Okey. Kemudian insya-Allah esok kita akan sambung lagi kuliah ni, iaitu membicarakan tentang bila bermulanya tempoh nifas. Seperti saya katakan tadilah, ada khilaf, ada perbezaan pendapat nak menentukan tempoh nifas. Ada yang menentukan hari nifas sebagai tempoh nifas juga, ada yang menyatakan hari nifas dan tempoh hukum nifas tu waktu yang berbeza. Jadi insya-Allah besok kita akan masuk membincangkan perkara tersebut. Okey. Besok pagi jam 9.30 seperti biasa bacaan kitab yang kita adakan pada majlis Ta'lim Fatimah Zahra. Jadi seperti biasalah, anda kata ada persoalan yang ingin ditanyakan ataupun kemusykilan, insya-Allah boleh melalui mesej ataupun di ruang komen, dan seandainya ada para asatizah yang mendengar ada kesilapan dan kekurangan, boleh terus berhubung dengan kita lah untuk memperbetulkan kesalahan tersebut, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.